Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pengurusi, Tuan Imam, jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, manusia akan duduk di alam rahim. Sebelum alam rahim, alam ruh. Alam rahim yang kedua, kemudian dunia yang ketiga, yang kita duduk malam ni. Kemudian lepas alam dunia, saya dan kita semua akan pergi satu alam, bukan akhirat lagi. Alam keempat, nama dia alam barzakh. Habis alam keempat, malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Bukan yang pertama, yang kedua. Waktu tu dia turun macam hujan. Ayam tu dia kena dekat tulang sulbi. Dalam bahasa Arab dia panggil ajbuz zanab, tulang belakang ni, halus ya. Hak tu dia tak ancong. Bila kena ayam tu, tulang tumbuh. Ni nak pi alam kelima tu. Waktu nak pi ke alam kelima tu, habis alam keempat, tiup sangkakala yang kedua, tulang tu tumbuh. Kena air tu, kemudian tulang tu jadi orang lah, jadi kita lah. Masuklah kita ke alam kelima dengan muka ni lah. Berat yang sama, gigi yang sama, mata yang sama, badan yang sama, muka yang sama, dengan nama ni lah. Berjalan di padang mahsyar. 5 alam. Habis mahsyar, ada 2 negara sahaja. Sama ada jadi warga negara syurga ataupun warga negara neraka, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Bila saya ceramah tajuk barzakh, saya sendiri tak pernah tengok alam barzakh, dan saya pun tak pernah pi. Kalau pi maksudnya tak ada lah. Tapi yakinlah tuan-tuan sekalian, bila Nabi sebut alam barzakh ni ada 2 tempat, sama ada taman syurga ataupun lubang neraka, semua orang yang pi taman syurga
di alam barzakh, belum syurga lagi, baru taman syurga. Akan tetapi semua orang yang pergi ke taman syurga di alam barzakh, semua mereka menyebutkan bahawa, ya Allah, kalaulah tahu betapa indahnya taman syurga, nescaya sudah lama kami nak meninggalkan dunia. Tuan-tuan sekalian, ulama-ulama yang soleh, ulama yang soleh tak pernah teringin dengan dunia ni. Sebut akhirat, sebut alam barzakh, dia berasa nak pi malam ni juga. Hidup di dunia ni sekadar menghabiskan nyawa yang Allah peruntukkan, tunai tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah, kemudian laksanakan tanggungjawab amanah sebagai seorang ayah, suami dan anak dan lain-lain. Hak tu je. Dunia ketiga ni yang nama dia alam ketiga yang nama dia dunia, hak saya dengan tuan-tuan duk malam ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berkali-kali Tuhan sebut dalam Quran, banyak ayat Allah Ta'ala kata, ya'lamu, hei manusia, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, kehidupan dunia yang saya dengan tuan-tuan duduk sampai malam ni, nikmat hak tuan-tuan tengok, kesenangan hak tuan-tuan tengok, kemewahan yang kita semua duk tengok, kita duk kecap, makan sedap, pakai elok, duk rumah mewah, Tuhan kata la'ibun walahun, benda tu semua permainan, walahun, dan benda yang melalaikan, wazinatun, kami hias ya, kata Allah, watafakhurun, dan di antara kamu saling berbangga-bangga, watakathurun, dan di antara kamu saling berlumba-lumba, fil amwali wal aulad, untuk banyakkan harta dan banyakkan anak pinak. Inilah hakikat dunia yang Allah beritahu. Cuma bila kita baca ayat ni, kita jarang berhenti renung lama, tengok pokok, tengok matahari, tengok bintang, tuan-tuan tengok bukit, perhati anak-anak, tengok rumah kita, tengok kereta, semua tu akan hancur. Kemudian kita pergi satu negara, nama dia negara syurga, nama dia negara neraka. Di situ benda tidak hancur, hak sihat selama-lamanya. Bangsa syurga kaya selama-lamanya. Rumah dan istana yang kita tengok dalam syurga, rumah tu, istana itu kekal selama-lamanya. Jalan yang kita tengok di dalam syurga, jalan raya itu kekal selama-lamanya. Kenderaan yang nanti kita tengok dalam syurga, kenderaan itu kekal selama-lamanya. Maka Allah beritahu dalam Quran, Tuhan kata, tengok bumi, ingat, benda tu semua adalah ujian, benda tu semua akan rosak, dan benda tu semua tak ada satu pun yang kekal. Sampailah sehelai rumput pun tidak akan kekal di atas muka bumi ni, semua akan hancur. Oleh itu, apabila kalian telah tahu bahawa bumi ini tempat singgah, hendaklah kalian sentiasa menetapkan di dalam hati bahwasanya tempat tinggal kita selama-lamanya adalah akhirat dan syurga yang abadi, insya-Allah. Semua orang, Allah sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang menyawa akan rasa mati. Tuhan sebut rasa mati. Allah tak sebut rasa sakit mati. Cuma Nabi cerita bahawasanya mati ni sakit.
Mati sakit. Sakit ni kira bila Allah suruh malaikat maut mencabut nyawa. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Surah Al-Qiyamah. Kan? Yang bawa pen boleh tulis balik tengok renung tadabbur ayat ni. Oh, ayat ni rupanya hak kata mati ni. Banyak ni ayat Quran saya baca lagi. Tak satu. Surah Al-Hadid ayat 20, hak kehidupan dunia ni. Dan apabila roh sampai di kerongkong, petang ni. Pasal apa hadis selalu sebut roh sampai kerongkong, Quran selalu sebut roh sampai kerongkong? Sekejap saya cerita kenapa. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Apabila roh kalian sampai di kerongkongan, lalu orang yang keliling-keliling pun kata, pakat pegang kita ni, siapa nak berubat dia? Siapa yang boleh kembalikan nyawa dia? Siapa yang boleh sembuhkan kesakitan dia? Wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu orang yang diambil roh tu dia akan tahu. Dhanna di sini aiqana. Orang yang sedang ditarik ruhnya keluar itu telah pun yakin annahul firaq, itulah kematian. Pasal apa waktu malaikat mai cabut nyawa dia tahu hak ni mati? Kata ulama, kerana kesakitan mati tidak pernah dirasakan oleh sesiapa pun di atas muka bumi ini seperti kesakitan itu. Kanser kah? Melahirkan anak kah? Terpotong tangan sebelah kah? Migraine kah? Kesakitan mati tiada tandingan. Bila satu orang duk baca surat khabar ni, dia pun tak tahu 9.35 nak kena cabut nyawa. Tak ada sakit apa, sihat. Petang tu kira nak pergi ziarah rumah mak lagi. 9.35 pagi baru duk buka 3 muka surat. Berasa sakit. Terus berasa hak sentakan malaikat maut tu, hak sentakan nyawa malaikat maut pegang tau ni, tak macam tu, tarik. Bila sentak keluar tu, dia tahu hak ni lah mati. Ulama kata sebab sakit mati tu tak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk kecuali semua orang waktu hari dia mati tu. Tuhan kata dhanna annahu al-firaq, hari tu dia tahu ni mati. Itu mati. Bila Nabi nazak akhir bulan Safar, Nabi mula nazak. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi mula nazak akhir bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi dah mula letak kain di kepala, ikat, sakit terlampau. Kemudian bila masuk Rabiul Awal, dekat dengan 9, 10, 11, Nabi mula duk pitam. Daripada sebelah tu pitam lama. Lepas tu Nabi jaga, ambil ayak, pakat sapu di badan Nabi ayak. Dia bagi segak ayak, sapu satu badan, sapu di muka. Kemudian pitam balik. Kemudian Nabi jaga. Kemudian Nabi sebut satu kataan. Nabi kata, ala. Hadis ni sahih. Dalam kitab Mustikah Hadis pun ada. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Nabi kata betapa bagi kematian itu ada kesakitan. Daripada situ, kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Nabi juga merasakan sakaratul maut. Semua Nabi rasa sakit mati. Kalau orang biasa lagi orang biasa lagi rasa. Hanya satu kumpulan sahaja yang tidak merasakan kesakitan mati. Mereka adalah orang yang mati syahid. Mati syahid ni dia kena ada ceramah khas pasal mati syahid.
Habis ceramah, semua orang nak mati syahid, insya-Allah. Insya-Allah. Sama macam ceramah syurga lah. Sejam setengah dengar pasal syurga, insya-Allah kurang cinta kita dengan dunia, dia jadi kurang. Sebab kita baru tahu hakikat kehidupan syurga. Samalah mati syahid ni, sebab bukan syahid melahirkan anak lah. Bukan syahid, itu syahid juga. Syahid yang dunia akhirat ni, syahid di medan peperangan. Habis dah kot Ustaz, zaman 2017 Ustaz, zaman KLCC, zaman internet ni. Tuan-tuan sekalian, 2017 bukanlah zaman terakhir untuk peluang mati syahid. Sebab akhir zaman nanti masih ada berbaki berpuluh-puluh siri peperangan yang akan dipimpin oleh Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Tak habis lagi, perang masih berbaki. Kesihatan mesti perlu jaga lagi, anak-anak muda. Tu pasal Imam Mahdi. Untuk mati syahid masih terbuka luas. Orang mati syahid, dia tidak merasakan sakit mati. Hak ni hebatlah. Tuan-tuan, pasal apa Allah bagi kelebihan sampai macam tu? Sebab katalah bulan depan Imam Mahdi mai di Mekah, di bai'ah di Mekah. Bila dia umum, bulan depan kita semua pakat dapat tahu Imam Mahdi turun bai'ah. Dia tak boleh tipu, dia ada ciri dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berapa belah ciri tu, tak ada orang boleh tipu. Bila nak mati syahid ni tuan-tuan, kita nak kena tinggal ni. Pakat bayang tengok rumah, bukan 130,000, 280,000 rumah. Nak pi perang, rumah tinggal 2 tahun lagi Ustaz. Bayang lama dah. Kereta 2 biji. Baru ni buat keluar pula, apa nama ni, Camry. Anak 6 orang, nikah baru seorang, ada 5 lagi. Cucu dapat dah seorang. Duk kerja nak pencen dah. Kan, KWSP 170,000. Tuan-tuan, bila orang panggil perang, semua ni kena tinggal. Lepas tu pergi perang. Nak fikir 2 kali ke 80 kali? Jawapan dia tak fikir dah. Habaq siap-siap dah. Kat wakil Imam Mahdi yang mana tu, tak pergi kot. Kata, bukan kata fikir 3 kali. Memang habaq awal-awal lagi. Wakil Imam Mahdi tanya pasal apa? 5 orang je anak tak nikah. Siapa berani sebut, ya saya pi, ya Rasulullah? Anak, isteri, cucu, rumah, kereta, perniagaan, syarikat, KWSP, tinggal. Sebab itu Allah bagi siapa pi, dia mati syahid. Mati syahid, kena tembak, kena kena panah, kena meriam, meletup, hancur badan dia tidak merasakan kesakitan ketika itu. Siapa sanggup? Sudah tentu majoriti tidak sanggup. Sebab tu Allah bagi nikmat orang mati syahid sangat besar. Bila mati, dia tak pergi alam barzakh pula tu. Ni saya tak kelak tajuk, masih alam barzakh. Orang mati syahid ni dah lah meninggal. Bila mati syahid, dia tidak pergi ke alam barzakh. Rohnya diambil oleh malaikat dan diletakkan di dalam tengkolok burung-burung yang berwarna hijau, burung-burung syurga. Tak dalam tu, lalu dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan ke dalam syurga, ke mana sahaja mereka hendak pergi. Kira malam ni Ustaz, 1400 tahun umat Nabi Muhammad hak mati syahid lah duduk dalam syurga dah? Ya, dah duduk dalam syurga. Hanya saja mereka belum lagi mendapat rumah, belum lagi mendapat bidadari, belum lagi mendapat istana, belum lagi boleh makan minum, tapi boleh ronda dah. Haitsu sya'at, Nabi kata tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Depa boleh menilau dah, bahasa kita, ke mana sahaja mereka nak pergi tengok tang, pergi tengok tang ni.
Mati syahid kan senang. Dan ketika mana roh syuhada masuk ke dalam syurga, setiap hari mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke atas muka bumi. Tuhan tanya, kenapa? Kami nak bagi tahu kepada saudara-saudara se-Islam kami, begini besar penghormatan Allah kepada orang yang mati syahid. Kami nak pergi cerita kat mereka. Kemudian orang lain semua akan rasa sakit. Saya akan rasa sakit mati, tuan-tuan akan merasa sakit mati. Bila Imam Hasan Basri, dia lalu, zaman dia lalu satu rumah, ayah mereka meninggal, pakat teriak lah. Imam Hasan Basri tengok teriak sakan, dia pun pergi dekat. Dia kata, apa lagi yang kalian tangiskan? Untuk apa lagi? Ayah kami meninggal. Dia kata, aku faham ayah meninggal. Kalian menangisi kematian ayah kalian. Seandainya kalian melihat hadis Nabi SAW, nescaya kalian akan menangisi diri kalian sendiri. Sebab orang yang mati, kata Imam Hasan Basri, dia telah pun merasakan kesakitan mati. Habis dah. Akan tetapi kalian lam tadhuq, kalian belum merasakan mararatal maut, kesakitannya mati itu. Sepatutnya kamu semua kena bimbang, esok kita mati macam mana? Apa persiapan kena buat ni? Tak minta lagi dengan Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, kurangkanlah rasa sakit mati. Doa nak buang sakit mati tak ada, sebab memang sakit. Tetapi doa mengurangkan sakit diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hawwin, ya Allah, ringankanlah fi sakaratil maut, rasa kesakitan mati. Paling penting sekali saya dengan kita semua ni, tuan-tuan, paling penting sekali, atau padam dah tu, kegelapan kubur ke kan? Saya nak menjiwai tak? Okey, tak apa. Nak tengok tu bicara. Baik. Tuan-tuan, paling penting sekali dalam hidup ni, yang paling saya risau ialah hari terakhir kematian kita. Kita tahu ke mati? Ada orang sebut 60 hari sebelum mati rasa macam ni, 40 hari dia main tanda macam ni, 30 hari tanda macam ni. Yang tu tidak ada hadis. Kalau tuan-tuan renung balik, tuan-tuan tengok adik-beradik hak meninggal, jiran hak meninggal, kawan hak meninggal, seorang pun tak tahu kata satgi nak meninggal. Keluar pergi kerja 7.30, bam, langgar trailer tepi jalan, mati. Balik makan malam pukul 11, pukul 12, perjalanan nak balik dah, selesai makan dah, balik tu kira nak tidur dah, bam, belaka, mati. MH17, berapa orang yang tahu? 220 orang lebih dalam penerbang tu, berapa orang yang tahu? Yang pusat dia apa nama ni, berasa macam tarik, dari berpeluh, telinga jatuh, apa semua orang duk sebut tanda tu, berapa orang daripada 200 tu yang ada tanda tu? Kalaulah ada satu orang yang Islam yang ada tanda tu, nescaya dia tak naik dah. Dia beritahu ke pilot, dia kata kena batal ni. Ni saya dah berasa dah semua ni di pusat apa. Takkan tuan pilot tak rasa apa? Tuan pilot kata nak buat, saya tak rasa apa pun. Kesemua 200 orang masih lagi boleh tersenyum. Termasuk satu keluarga, mak dengan ayah, anak berapa orang? 3 orang, 5 orang mati dalam tu. Hak MH17 tu. Tak ada siapa tahu. Tambah zaman hari ni, tuan, zaman hari ni. Berapa tahun lepas, pemain bola sepak di Malaysia, bukan luar negara, di Malaysia, masuk padang, mati. Kalau dia tahu kata Hasaki nak meninggal, bukan kata duduk di padang tu, dia dah balik 2 tahun sebelum tu lagi, dia dah balik pergi kat keluarga dia, tak keluar mana dah, duduk dengan mak dia, duduk dengan ayah dia, duduk dengan adik-beradik tiap-tiap hari.
Tapi dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Kata Syakdi nak mati, dia pun sarung jersey dia, pakai seluar, bos, tokin apa semua. Masuk, lompat, main. Mati. Dia tak ada isyarat. Kadang-kala isyarat tu mai, saya sebut. Kadang-kadang. Pada sebahagian kecil orang, isyarat tu dia berasa. Tapi tak mati lagi. Dia pun pelik, rasa apa? Rasa tak sedap hati, rasa ada sesak, rasa. Tapi yang tu bukan semua orang. Maka jangan duk tunggu hak tu. Dia berasa umur 30 lebih, dia berasa tak pernah rasa. Ialah ustaz, peluh dia makan bihun sup dia buang berpeluh lah dia. Kan duk lap, pasal apa ni? Hak tu pasal panas bihun sup tu. Tuan-tuan, dia tak ada tanda. Kalau dia ada tanda, tak ada siapa meninggalkan masjid ni malam ni. Hak ada masjid malam ni 22 hari bulan malam ni 2017, di kalangan kita ada yang Allah Ta'ala tentukan 2017 ni tahun kematian dia, dan dia sedang mendengar perjalanan barzakh dia. Tak percaya, nanti tengok lepas telefon saya. Mesti ada. Saya akan tanya hak mana satu. Daripada hak Lena. Ada ke tak ada kan? Sekejap jaga sikit. Melawak juga tuan-tuan. Kita ni hak dalam masjid ni, sama ada saya ataupun salah seorang, 2017 ni adalah yang terakhir bagi kehidupan dia. Ramadan baru ni Ramadan terakhir dalam umur hak Allah bagi pinjam kat dia. Dan sekarang dia sedang mendengar perjalanannya ke alam barzakh. Semua orang akan pergi, semua orang akan tengok. Yang paling penting sekali tuan-tuan ialah hari terakhir kehidupan kita. Hak ni yang paling saya takut. Maka dengan itu Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang baik. Ya Allah, perhabiskanlah hidup kami ni dengan kematian yang baik. Tuan-tuan bayang tengok, satu orang Nabi sebut ahli ibadah wanita zaman dulu, rajin puasa, rajin semayang. Tapi dengan binatang dia buat lebih kurang. Dia tangkap satu kucing ni, mungkin kucing ni dia nakal juga. Kita lambat lepas sikit, tak ikan nak masakkan, masuk bilik, dia main ambil makan ni, makan. Geram lah. Wanita ni dia kurung kucing ni sampai mati. Nabi kata wanita ibadah ini adalah ahli neraka. Ending dia tak baik. Ada satu wanita pula, pelacur, hadis sahih juga. Bila dia lalu di padang pasyak, dia jumpa satu telaga, tapi tak ada ayak di bawah, kena rabat turun. Telaga di padang pasir, tuan-tuan sekalian, dia tak lurus macam telaga kita. Telaga kita dia lurus macam tu, kalau turun tak naik dah. Dia telaga di padang pasir, tuan-tuan turun tu boleh panjat. Dia ada belekuk batu besar sikit apa semua, tuan-tuan pernah tengok tak kan? Turun tu kita boleh rabat. Jadi perempuan ni dia turun pergi bawah, minum air bersih. Naik atas ada anjing duk mai, duk lidah tengok dia. Anjing tu duk jilat ayak hak ada kena kaki dia, hak basah. Rahmat hati dia, berasa rahmat ihsan dengan binatang. Tengok balik dalam telaga, nak kena turun balik. Dah turun nak ambil ayak sana, tak kena nak rabat. Dia pun turun, buat keluar kasut dia, cedok ayak, gigit, buat naik atas. Allah pandang kasih sayang dan rahmat tu sesuai dengan sifat Allah yang maha rahmat dan maha penyayang. Bila dia buat naik atas, gigit slipper tu bagi minum anjing tadi, bagi minum anjing. Allah pandang dan Allah ihsan kat dia. Allah bagi hidayah,
dan wanita itu ahli syurga. Ending kita tak tahu ending. Kita tengok siapa pun dalam dunia ni mulai malam ni tak payah hukum orang. Sebab Uwais Al-Qarni, satu orang Islam hidup zaman Nabi tapi tak pernah pergi Madinah bertentang mata dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Dia duduk di Yaman belah mak dia. Nabi sebut pasal dia. Nabi kata ada satu orang manusia, seluruh penduduk langit kenal dia. Nama dia Uwais ibn Amir Al-Qarni. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu jumpa, minta dia berdoa kepada Allah untuk kamu, kerana doanya tidak ditolak oleh Allah. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, dia kata semua orang duduk kecuali orang Yaman. Orang Yaman je berdiri. Sayyidina Umar kata semua orang duduk kecuali orang Murad, Kedah lah contohnya. Kedah saja berdiri. Orang pakat berdiri. Murad. Kemudian Sayyidina Umar kata semua Murad duduk kecuali Qaran. Qaran ni nama kampung dia, nama kampung Uwais ni. Tinggal berapa orang aja. Sayyidina Umar kata ada tak Uwais? Dia kata tak ada. Mana Uwais bin Amir? Ada pakcik tua tu. Oh, kenal. Uwais bin Amir ada. Orang gila di Arafah, kami suruh dia bela unta kami, jaga unta. Ada budak gila seorang di Arafah. Kami bagi kat dia 4 dirham kot. Bagi kat dia upah 4 dirham. Ada budak gila duk jaga ni. Budak gila. Wali besar zaman tu. Tapi wali dia takkan semak pendek noh. Saya hidup kata wali kot ni. Wali dia takkan buat benda haram. Wali dia takkan pegang tangan perempuan saja-saja, duk pergi mengorak orang perempuan, minum arak, pakai semak pendek, lepas tu tak solat, tak ada. Dia macam mana pun keadaan dia, orang nampak bodoh, orang kampung dia panggil waya putih. Nah, terjemahan bahasa kita. Sayyidina Umar pun pi. Bila pi dia tengah semayang. Itulah dia. Orang kata gila tu. Tengah semayang bawah pokok. Sayyidina Umar kata Uwais bin Amir. Dia kata na'am. Dia akan cakap elok lah. Uwais bin Amir. Sebab tu hidup kita jangan duk sibuk nak tentu syurga neraka orang. Kita tak pasti hak dia. Hak kita pasti hak apa? Hak kita tak pasti. Jahat dia tak pasti, baik dia tak pasti. Hak pasti hak apa? Hak kita pasti. Hak kita pasti. Mana? Penting ending ni. Ni duk mukadimah lagi ni. Jangan risau. Dah tadi pengurusi kata 2 jam kan. Esok kerja no. Saya tak lama, jangan risau. Memang ceramah saya tak lama. 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam 15 minit. Satu orang lelaki, yang ni last mukadimah last. Satu orang lelaki zaman Nabi bunuh 100 orang. Tuan-tuan, semua manusia akan pandang dia jahat dan maha jahat. Bukan bunuh 3 orang, 100. Nabi sebut angka yang dia bunuh tu dengan spesifik. Nabi kata dia bunuh 100. Kata Rasulullah, selepas bunuh 100 orang, timbul dalam hati dia untuk bertobat. Ni kata ni. Jaga-jaga pandang orang jahat. Timbul hati dia, dia berasa, dosanya aku ni. Tuan-tuan, semua orang jahat bila buat kejahatan, dia tahu benda dia buat tu jahat. Hak curi duit orang, hak pecah masuk rumah orang, hak terima rasuah ratus-ratus ribu, dia tahu benda hak dia buat ni dosa. Termasuklah lelaki ni, lepas tu dia kata nak taubat. Semua orang tahu cerita ni. Satu orang tok guru kata, hang orang mana? Dia pun sebut, tempat hang ni pak banyak, karaoke banyak, mesin judi banyak.
Kuliah satu pun tak ada, masjid tak hidup, pindah pergi tempat lain. Orang soleh ramai. Dia pun balik siap barang. Hak niat dah taubat dah ni. Niat taubat dah apa semua, azam sungguh dah. Satu rakaat tak semayang lagi, tapi ambil barang, pi kampung orang soleh, orang-orang soleh. Tengah perjalanan, malaikat maut rentak nyawa dia. Tang tu rupanya tarik. Bila tarik keluar, duduk di tangan, roh tu duduk di tangan malaikat maut. Sepatutnya satu pasukan je mai, pasukan malaikat rahmat atau pasukan malaikat azab. Satu je. Tiba-tiba dua pasukan mai. Dua-dua nak ambil roh dia. Ni nak ambil. Pasukan malaikat rahmat kata kami kena ambil sebab dia telah bertaubat kepada Allah. Pasukan malaikat azab kata kami berhak untuk mengheret roh dia kerana dia tidak pernah melakukan kebaikan walaupun sehari. Allah hantar satu orang lagi malaikat. Hadis ni hadis sahih, ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Panjang hadis ni, Nabi cerita. Berlaku bukan contoh, ini berlaku. Allah hantar satu orang malaikat lain sebagai hakim. Allah Ta'ala ajak malaikat ni pergi beritahu kat mereka apa penyelesaian dia. Malaikat ni pun turun mai. Dia kata Allah menghantar aku untuk bagi tahu kepada kamu, ukur tempat dia mati dengan tempat baik hak dia nak pergi dan juga kampung jahat yang dia tinggalkan. Hak mana yang lagi dekat, pasukan itulah yang ambil. Lalu diukur, kata Nabi, maka dapatlah jarak ke tempat dia mati dengan tempat baik kampung orang baik hak dia nak pergi ni lebih dekat sejengkal saja. Dua tapak ya. Lalu roh dia diserahkan kepada pasukan malaikat rahmat dan dia ahli syurga. 100 orang bunuh. Ending penting. Ending penting. Kita tak tahu nak habis macam mana ni, tak tahu. Cuma Nabi bagi tahu. Nabi kata tanda satu orang nak dapat husnul khatimah, ni tanda ni. Apabila bertambah umurnya, kamu akan melihat akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin banyak. Husnul khatimah lah orang tu. Tapi kalau umur kuih naik 40 lebih, kuih 50 lebih, makin 60 lebih, perangai makin tak elok, ibadat tak tambah. Yang ni Nabi kata su'ul khatimah. Selesai muqaddimah tu. Tajuk dia ringkas je. Saya nak sebut pertama sekali orang yang husnul khatimah. Bila sampai satu masa, satu orang, kita hak tak tahu ni, kecuali tuan-tuan kalau pergi Melaka, tuan-tuan pergi berjalan muzium penjara Melaka. Dulu penjara tu penjara betul, kemudian kerajaan arahkan untuk buat muzium. Subhanallah, segala jenis sel ada dalam tu. Kami pergi baru ni, saya bawa pelajar saya, alhamdulillah masuk dalam tu 2 jam, diiringi oleh pegawai. Last kali kami pergi ke satu tempat yang selalu saya sebut dalam ceramah saya, iaitulah bilik banduan akhir. Dulu saya ceramah saja, kali ni saya tengok depan mata saya. Banduan akhir ni kalau dia Islam, dia akan digantung pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga 7 pagi. Itu peraturan, alhamdulillah. Peraturan tu buat hasil daripada nasihat ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita yang ada dalam kementerian inilah, no, yang duduk dalam kementerian. Tuan-tuan bayangkan esok pagi nak gantung. Malam tu nak buat apa? Nak main dam. Main dam lah, seronok Ustaz malam Jumaat. Malam tu nak buat apa? Pergi mengai lah Ustaz, Toman. Orang hak esok nak mati, tak payah bagi bom kat dia, tak payah bagi TV kat dia, tak payah bagi makanan kat dia. Ayat kosong pun telan tak lepas ni, keluar meleleh kot ni. Bila pegawai penjara mai pagi tu, suar ayat kosong pun minum tu keluar ni. Ayat kosong. Pasal apa? Pasal satgi nak jerat dengan tali tu. Pasal dia tahu satgi nak mati. Kalau Allah tak rahsiakan kematian, nescaya masjid ni melimpah tiap-tiap hari 5 waktu.
dengan orang seramai Jumaat. Kalau Allah tak rahsiakan. Antara orang yang betuah dalam dunia ni tuan-tuan, majoriti bertaubat. Banduan akhir ni majoriti bertaubat. Berapa line pun ada kat badan dia, banyak mana pun tattoo kat badan dia, misai ni sampai masuk bersambung dengan bulu hidung. Ni pegawai cerita. Ganas macam mana pun ustaz, hari nak mati Jumaat pagi, berdiri pun tak boleh. Bukan nak sepak orang, bukan nak cekak orang nak tumbuk, berdiri pun tak boleh. Kena apa-apa, angkat ni, lembik habis, lembik. Bila berdiri dalam bilik tu, bukan masuk bilik gantung bilik dia nama bilik. Pi tengok penjara, pi tengok suasana tu kan. Bila pi tu saya tolak anak murid saya kan, tolak masuk kan, marah dia kan, saja. Bilik dia kecil lah. Bila berdiri dalam bilik tu, nak pi ke bilik gantung ni, depa tutup ni, muka semua ni tak tutup, apa pun tak nampak dah, lembik lutut dah, kiri kanan. Maka ditawarkan hari tu sebelum mati RM6 5 kupang untuk makan makanan apa yang dia nak. Tuan-tuan nak order KFC. Waktu tu nak order KFC. Katalah kita paling suka dalam hidup ni apa dia? Sambal tumis petai. Ada orang order ke ustaz? Apa nama ni, cikgu. Dia panggil cikgu kat pegawai lalu kan, pegawai warden lah, polis apa panggil tak? Polis penjara. Ada ke orang order? Setakat ni tak ada orang order makanan kegemaran dia hak RM6.50 tu. Bukan pasal duit tu sikit. Lah ni chicken chop RM5 pun ada. Boleh dapat, ada kedai buat chicken chop ayam satu RM5. Ada kentang apa, boleh order. Siapa nak order? Allahu Akbar. Tengoklah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, bila lepas ni Allah bagi tahu bila dia nak mati. Cuma dia tak tahu minit ke berapa, saat ke berapa. Sebab tu mahkamah bila keluar, mahkamah kata 6 hingga 7 pagi. Kadang Jumaat, kadang subuh lambat 6.15. Maka lebihlah sikit. No? Bila hari kematian ni, habis mayang. Tangan ni, dulu waktu tak mati, tak tahu nak mati, tangan angkat pun tak ada apa-apa. Tak tahu. Tu imam ni tak erti macam doa pendek ke? Orang pun dapat nasi. Tak apa-apa tengok. Hak tu hari yang tak tahu mati. Bila hari tahu mati, ni dia tangan ni. Ni menjulang tangan. Minta kat siapa? Tak kat Allah. Akhirnya semua kembali kepada Allah. Tuan-tuan, tu baru dunia. Sebab tu bila Nabi cerita di padang mahsyar, binatang tunduk sampai ke bawah, binatang meleret muka ke tanah ni, binatang. Manusia tak usah kata. Binatang tak ada dosa. Manusia hak ada dosa. Tak ada siapa panggung kepala dia di padang mahsyar. Bila satu orang dia duduk atas katil, kita katalah nazak. Ada orang nazak setahun. Bukan nazak, ada orang sakit setahun, lepas tu meninggal. Ada orang sakit 6 bulan meninggal. Ada orang 3 hari lah sakit, 3 hari lepas tu meninggal. Bila sakit, lepas tu mai hari dia nak meninggal, kita kata 10 suku pagi satu orang ni. Bila 10 suku pagi, satu malaikat nama dia Malakul Maut. Nama ni Allah panggil dalam Quran. Israel tak ada dalam Quran. Malakul Maut. Israel disebut dalam satu hadis yang dhaif, tapi boleh sebut. Tapi nama yang lebih sahih Malakul Maut. Ada 4 orang malaikat yang paling besar tugas. Jibril, Israfil, Mikail, Malakul Maut. 4 ni. Mereka ni tugas besar, mulia, tubuh badan pun besar. Macam Israfil, Nabi kata Israfil, telinga ke bau Israfil, daripada telinga dia nak ke bau dia ambil masa 70 tahun perjalanan. Israfil ni di sini ke sini, bukan atas ke bawah. Punyalah besar. 4 orang ni ketua malaikat, 4 orang ni. Antaranya Malakul Maut. Sekejap saya cerita macam mana dia mati.
dia mati. Kalau ingatlah, tuan-tuan, bila sampai masa 10 suku ni, maka malaikat maut akan turun. Dia turun dengan pasukan. Nak tahu pasukan malaikat azab ke rahmat, sangat-sangatlah mudah. Nabi kata, bila dia turun, dia akan duduk di kepala bakal jenazah. Tak kira kalau kawan tu naik motor, saat lagi naik insiden, malaikat duk ikut dah. Waktu hentam lori ni, hentam tu, waktu tu malaikat tarik. Tarik. Terangkat roh dia, kan. Waktu tu dia tengok alam sana. Walaupun suasana insiden tu cepat, kan. Okay. Jadi saya cerita orang hak duduk atas kati, sebab kebanyakan kita meninggal atas kati lah. Kebanyakan. Takkan kebanyakan meninggal insiden kot, kan, atas kati. Maka malaikat mai. Jadi suasana dalam rumah macam biasa. Satu pesanan. Hak ni para sahabat pesan. Ulama-ulama salaf pesan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila seseorang daripada ahli keluarga kita nazak, ingat ni, pesan ni sangat penting. Apabila salah seorang daripada ahli keluarga kita nazak, maka kosongkanlah rumah itu, tenangkanlah keadaan di dalam rumah tu. Bermaksud, jangan ada siapa duk sibuk masak. Jangan ada siapa. Tuan-tuan, bila sakit tu ni, seminggu dah sakit nazak dah, penuh dah dalam rumah, penuh. Apa dia berlaku dalam rumah? Riuh rendah. Riuh rendah dengan masak. Hak buka TV gambar gila. Hak duk main game. Cucu-cucu 5-6 orang hak duk main game. 7-8 jam duk main game. Hak cucu jenis gila lagu, duk buka lagu. Berapa orang pergi duk baca Yasin, duk pergi doa dekat tepi tu? Tak ada. Rumah jadi serabut. Mai anak menakan hak tak tutup aurat, pergi begaul apa semua. Tuan-tuan tak tengok hari ni apa? Hari orang mati. Merokok penuh keliling rumah, depan merokok lah apalah. Kita kalau sakit gigi, anak kita seorang je duduk dalam rumah, dia pasang lagu kuat-kuat. Kita empuk radio tu kita empuk dia. Dua-dua boleh. Kalau sakit gigi terlampau, ayam jantan kan tukar koko, liga ni keluar baling, selipar tak kena, baling ambil satu gigi, liga ni baling. Ayam tu heran, tak kacau hang pun. Ni duk keluar. Sakit gigi pun tak mau dah orang bising, apatah lagi sakit nak menuju ke alam lain. Tuan-tuan, yang ni sahabat-sahabat pesan. Walaupun dia tak ada hadis, tetapi dia disebutkan ada athar. Athar ni benda yang sahabat sebut. Rumah bagi tenang. Kesian kawan tu nak pindah pergi alam sana, nak tempuh satu jenis sakit hak tak ada di dunia ni. Tuan-tuan bayang tengok betapa dia memerlukan ketenangan suasana. Yang kedua, betapa dia memerlukan orang hak duduk sebelah ni, duduk main sabar, duduk main sebut Allah kat telinga dia, duduk main baca Quran. Adik-beradik nak balik, cucu mak menekan apa semua, sepupu sepapat nak balik, ramai macam mana pun, homestay berlambak zaman hari ni. Masuk taman mana pun jumpa signboard homestay. Ini zaman hari ni, taman mana pun. Tuan-tuan sewa homestay 2 biji, satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan pergi duduk tang tu. Rumah tu duduk tengah nazak, mak kita tengah nazak. Jadi cerdik sikit. Biar tenang dalam rumah tu, biar hanya bacaan Quran. No, ni dah ngaji ni. Kesian kat saudara mara kita hak nazak. Biar dia seronok dalam rumah tu, tenang je. Tapi janganlah sampai sewa homestay, semua pergi duduk homestay, tak ada siapa pula. 5-6 orang pergi duduk ulang Quran apa semua, tak pergi keluar pula main orang lain, main baca Quran. Untungnya orang hak ada anak soleh. Hak 5-6 orang semua boleh baca Quran dengan baik. Untunglah. Transaksi pahala yang tidak ada sangkut. 7,5 hantar pahala, 7,5 masuk akaun ayah.
7,5. 8.15 anak tu baca Quran, 8.15 masuk akaun mak. 8.15. Sebab anak bila dia baca, dia tak ada apa, dia tak ada kepentingan apa. Sebab yang tu mak dia, sebab yang tu ayah dia. Maka orang ni bila dia nazak ni tuan-tuan, dia duduk ni badan, duduk sini. Malaikat maut duduk sini, kepala. Sampai 10.15 pagi, malaikat pun tarik. Wa dhanna annahu al-firaq. Bila malaikat tarik, dia tahu. Oh, dia terkejut. Inilah mati. Dia tahu. Dia kata, inilah mati. Lalu Nabi kata, roh orang soleh, dia keluar daripada badan dia seperti mana air yang keluar daripada jang. Cepat ke lambat tuan-tuan? Cepat. Hadis. Seperti mana air yang keluar min fi siqa. Fi itu mulut. Seperti air yang kita tuang, dia keluar daripada mulut jang tu. Habis. Tapi tempoh nak keluar roh tu, tentu sakit lah. Sakit. Pasal apa keluar senang? Pasal roh orang beriman, roh orang soleh, dia tak teringin dengan dunia ni lama dah. Cerita alam barzakh, hati dalam dia sebut betapa seronoknya kalau pergi ke sana. Hati dalam dia, dia rindu dengan Allah lama dah. Bila malaikat mai ambil nyawa dia, memang yang itulah tempat yang dia nak pergi. Sebab tu dia senang turut. Lalu keluarlah roh dia daripada sini, dia laju seperti air, dia keluar daripada, dia kosong daripada kaki. Dia kosong daripada, roh akan kosong daripada sini. Dia macam ayak ni, tuan-tuan tengok, bila kosong tang ni nampak, tang kaki kosong kan, atas ni ada roh lagi. Kemudian malaikat pun tarik malaikat maut lah. Sakit ni, tarik lajulah. Sebab orang beriman dia laju tarik. Waktu duduk tengah tarik tu tuan-tuan, kaki kita waktu tu kita gerak tak boleh lah, tapi mata boleh duduk ni. Tapi lajulah proses tu. Sebab orang beriman dia cepat roh keluar. Cuma kita saja yang ditarik nyawa ni, kita boleh cam bila kosong, tang ni kosong, tak boleh gerak dah. Oh ni roh keluar. Tak tengok ni roh, tak tengok ni. Sampai tang ni, idza balagatit taraqi, bila roh sampai di halqum, maka berlakulah beberapa perkara. Satu, ditutuplah pintu taubat baginya selama-lamanya. Selamanya tu sampai bila ustaz? Sampai mahsyar ke? Selama-lamanya. Pintu taubat Allah tutup dua tempat. Yang pertama, roh sampai di sini. Yang kedua, matahari terbit belah barat. Dua. Bila sampai tang ni, tutuplah pintu taubat dia selama-lamanya. Habis. Tak boleh taubat dah. Hak mana banyak dosa hak dia buat, hak tu dia bawa. 1 juta kilo lah dosa dia bawa. Contoh, takat mana dia buat. Sebab taubat ni fungsi dia ialah dia memadamkan semua dosa yang lalu. Padam terus. Macam hak bunuh 100 orang tak sah, padam semua terus. Satu pun tak ada. Maka bila sampai di sini, benda kedua ialah dia akan melihat dua alam ketika tu. Roh balik bulan Ramadan apa semua tu memang tak ada lah. Memang tak balik lah. Dia pun tak teringin lah. Dia duduk di sana alam yang indah. Saya cepatkan sikit, saya lajukan sikit. Jadi dia pun tengok dua alam. Apa dia? Dia pun mula nampak alam ghaib yang selama ni dia duduk baca dalam Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni adalah orang yang percaya dengan benda ghaib. Antaranya malaikat. Bila malaikat tarik ni mai ke atas, orang mati tengok kat mana tuan? Dia turut roh dia. Dia turut roh dia. Nak keluar tu dia turut. Waktu itulah Nabi kata, kalau kamu melihat kumpulan malaikat bidul wujuh, wajah mereka kesemuanya berseri dan putih memancar, bersinar-sinar memancar.
muka elok, berseri, memancar-mancar, ketahuilah, maka mudahlah urusan kamu bermula daripada barzakh sampai masuk syurga, insya-Allah. Tang tu tahu dah, saat pertama mati ni, hari pertama mati ni saya cerita ni hari pertama kematian. Hari pertama kematian ketika kita melihat dua alam. Waktu tu tengok dua alam. Pandang pinek atas muka malaikat maut pun, kita pun tengok muka dia berseri. Hak duk di belakang dia pun sejuh mata memandang, bersusun malaikat rahmat. Semua muka berseri, duk senyum kat kita. Ketahuilah, mati kamu husnul khatimah. Legalah, tarik nafas habis lah. Boleh senang hati dah waktu tu, tak payah risau lah. Dan ketika tu juga kita akan tengok suasana dalam rumah. Dia bila sampai roh kat sini, lepas tu tarik habis lah. Nabi kata duduk di tangan malaikat, malaikat pun tak biar dah lebih daripada beberapa saat. Tak, Nabi sebut malaikat tak melamakan roh tu tidak melebihi beberapa saat. Sat je. Terus buat keluar apa? Kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga. Kata Rasulullah, ketika dikeluarkan kafan dan wangian dari syurga itu, dia adalah wangi-wangian yang terbaik di atas muka bumi ni, yang paling wangi. Lalu dibalut, kita tak tahu macam mana malaikat balut. Lalu dikafankan ruh itu. Ni orang mulia ni. Dan waktu tu juga kita tengok, waktu itu juga alam kedua yang kita lihat, Allah bagi peluang last sekali. Anak mana hak menangis? Anak mana hak pegang Yasin duk baca kat kita? Anak mana yang sedang istighfar untuk kita? Anak mana yang sedang menyebut Allahumma firli dhunubi wali walidayya? Anak mana hak cari kunci kereta kita? Anak mana hak tarik cincin belian hak duk dicari kita? Anak mana hak pergi cari geran rumah kita? Dah ada dua ya. Kan? Waktu tu nampak, untuk kali yang terakhir kita tengok. Kemudian malaikat pun balut kita apa semua, lalu dibawa ke mana tuan-tuan? Hak ni kita tak tahu. Nabi sebutlah hadis ni. Lalu dibawa ke, semua roh akan dibawa sampai ke langit menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ke semua roh. Lalu dibawa. Maka bermulalah perjalanan kita ke satu tempat yang maha jauh, iaitulah langit 1 sampai 7. Sampai di langit yang pertama, tutup lah. La ni tuan-tuan, la 9-5 minit malam ni. Langit buka ke tutup? Semua tutup. Ketujuh lapis. 24 jam. Dia hanya akan buka satu laluan bila ada malaikat nak turun. Dia buka satu tempat je. Malaikat nak turun buat kerja. Yang tu kalau ceramah tajuk malaikat dan tugasan mereka. Ada malaikat tiap-tiap hari turun naik. Macam-macam tugasan. Habis malaikat tu turun, tutup. Dan bila malaikat buat tugas ni, dia nak naik balik, dia akan minta izin untuk dibuka pintu langit tu. Baru buka. Sama lah macam roh kita, bila naik atas, malaikat pun bawa, minta izin. Lalu malaikat yang jaga langit pertama, dia ada malaikat yang jaga langit 1, 2, 3, semua malaikat berlainan. Dibuka. Bau tadi, wangi-wangian tadi dapat dihidu oleh seluruh penduduk langit. Langit bukan syurga, entah. Langit 1 hingga 7 bukan syurga. Tempat tinggal malaikat sampai hari ini adalah langit. Bukan di dalam syurga. Tuan-tuan yang bayang malaikat duduk di syurga, tidak. Malaikat berada di langit ke-7 langit yang luas. Tebal setiap langit adalah 500 tahun perjalanan. Hadis sahih. Jarak daripada langit pertama nak pergi ke lantai langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit kedua 500 tahun perjalanan. Naik sampai atas. Mereka tinggal di sana. Penuh para malaikat, penuh. Bila minta izin, buka aja pintu langit. Semua penduduk langit tanya, ni bau wangi siapa ni? Lalu malaikat yang bawa tu, dia akan sebut nama kita, Fulan bin Fulan, orang mulia. Oh, semua pakat kata baik dia ni, bagus orang ni, bagus. Semua puji dia. Macam itulah sampai ke langit yang ke-7. Sampai ke langit yang ke-7, Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, tuliskan
letakkan buku amalan hamba aku ni di satu tempat yang bernama Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Kan kita duk baca Illiyin ni satu tempat, bila satu orang mati, buku amalan dia akan ditutup, tak tulis dah, tutup, pergi simpan di sana. Kalau Allah sebut Illiyin, orang soleh lah kita. Alhamdulillah, kita pun Alhamdulillah. Bila dengar Allah Ta'ala kata ambil buku dia, tak di Illiyin. Ini hamba aku yang beriman, taat kepada aku. Kembalikan dia ke sana. Kembali ke mana tuan-tuan? Alam barzakh. Roh kita pun dia turun balik daripada langit 7. Tak tahulah betapa lajunya roh ni. Waktu tu kita akan tengok apa itu roh. Waktu tu kita akan tahu apa itu hakikat roh. Kadang-kadang kita mimpi berjumpa dengan ayah kita yang meninggal. Siapa yang berjumpa? Adakah yang tu permainan mimpi? Sagi saya jawab 9 lebih dah kan. 5 minit lagi sepatutnya berhenti kan. Saya lajukan tuan-tuan. Laju. Turun dia ni. Malaikat pun bawa turun. Orang mandi jenazah kita. Mandi jenazah kita apa semua. No? Selalunya anak kalau 5 orang, 5 duduk luar. Mereka duduk mandi. Pak dah dalam mereka duduk mandi. Sambung balik main game. Umur 26 lah main game lagi. Biasa zaman hari ni 40 main game lagi. Saya jumpa 40 lebih main game lagi. Nak kat 50. Bukan contoh Tuan-tuan, jenazah orang soleh, anak-anak soleh ramai lah. 3 orang anak dia duduk tang tu. Pembantu seorang nak ajak lepas. 3 orang duduk tang tu. Mereka yang angkat. Tuan-tuan pergi tengok orang mandi jenazah. Kalau yang tu bukan keluarga mereka, dia buat macam mana? Kat tangan. Tapi kalau yang tu ayah dia, dia angkat. Ayah dia. Bukan bangkai. Ayah dia. Abang Long kali sikit, kaki ayah tak kena. Bukan kaki mayat, dia tak sebut kaki mayat. Kaki ayah tak kena ayah. Angkat belakang. Anak soleh. Mandi ayah mereka, tarik belakang ke aurat ayah mereka jaga. Kalau ada benda apa jadi kat ayah pun rahsia keluarga. Lagi angkat kafan, pergi semayang di masjid, semayang jenazah, lepas tu pergi kubur. Ini cerita kubur. Buat masuk tubuh kita, orang pun angkat tubuh kita. Itulah rumah kita. Hak rumah besar kita buat umur 56 baru boleh hidup. 56 baru impun duit dah. Dulu gaji 1,200 nak beli rumah apa? Umur 57 baru siap. 52 baru siap. Duduklah 12 tahun. Orang ambil daripada rumah besar tu, orang kata duduk kat bawah tanah tu. Bagi lama sikit. Tak duduk dah tuan. Rumah besar tu tak duduk dah. Tempat tinggal kita sana. Hak tanah tu. Mereka pun angkat tubuh badan kita di bawah. Kemudian orang mula buang batu. Bukan buang lah, angkat batu apa semua, tanah. Kambuih pula dah. Tak tanah apa semua penuh. Nabi kata, bila dah timbus tanah tu, tunggu di situ dan berdoa. Sekira-kira berdoa ni, sekira-kira seekor binatang disembelih, dilapah, dibahagikan. Doa yang Nabi suruh ulang, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah dia ni. Ya Allah, berilah kekuatan untuk dia jawab soalan. Jenazah hak duduk bawah dapat manfaat tak daripada doa? Dia dapat. Kalau dia orang masjid, hak main tu penuh dengan orang masjid. Tuan-tuan, kalau hak meninggal itu askar, hak main tu askar. Kalau hak meninggal jururawat, hak main banyak jururawat. Adalah hak lain pun ada, tapi hak ramai jururawat lah, geng jururawat main. Kalau hak meninggal tu geng motor besar, hak main ramai
Geng motor besar semua hak pakai tu kan. Geng motor besar. Bila habis kawan kita marin. Accident tak ada accident elok sihat elok. Lepas kata marin sesak nafas apa sakit jantung tinggal hari ni. Penuh motor besar penuh. Kita bukan menghina jururawat ke apa motor besar ke macam ni tak. Kita nak sebut bahawa siapa kawan kita, yang itulah yang paling banyak hari kematian kita. Nabi kata apabila ada lebih daripada 70 orang saleh yang mendoakan di tanah perkuburan kita agar Allah mengampunkan kita, maka Allah akan mengampunkan kita. Perbanyakkan orang soleh di kalangan kawan kita. Cari orang soleh. Tengok mak tahfiz sekolah-sekolah agama. Tiap-tiap bulan bawa beras 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Tahfiz ni 100 orang, 60 orang. Kan ramai. Esok bila kita tak ada, lepas telefon ni hak duk bagi beras 20 kilo, 20 kilo sebulan tu meninggal. Mudir tu ajak anak murid dia semua pi, mudir tu ajak anak murid dia semua pi, mudir nu ajak semua anak murid dia pi. Tak cerdik ke? Penuh budak-budak tahfiz hak tak ada dosa ni. Penuh. Dah budak tahfiz pi, ustaz-ustaz pi. Satu sekolah 8 orang ustaz. Ramai orang soleh, insya-Allah. Walaupun tak semua baik, kita tahu tak semua baik. Tapi kalau orang baik tak mai daripada situ, takkan nak mai daripada pasal malam. Maksudnya majoriti tu baiklah hak mai. Nabi kata kalau ada 70 orang soleh yang mendoakan hari kematian kamu, Allah akan ampunkan kamu. Bermaksud kata para ulama, soalan pada hari itu akan dijawab oleh empunya kubur itu. Insya-Allah. Cari tuan-tuan, cari tahfiz ke sekolah agama apa cari. Ada duit lebih pasang ayak minum. Pasang ayak minum. Kowe sebulan 100. Saya bukan pengedar kowe nah. Saya kata Denny meniaga kowe ni. Tak ada kena-mengena pun. Saya sebut macam tu je. Sebulan 100 kan. Buh satu mesin elok. Jangan duk bubuh mesin murah 300-400. Tak tapih pun mesin tu. Saya tahu. Saya guru juga 8 tahun, cikgu sekolah menengah kementerian. Hak nak main pasang-pasang hak 400, kita berasa pun berasa ayak paip mu. Buh hak elok sebulan 100. Sekolah tu ada 300 budak. Ninggal kita esok mudir dia kata ni, hak wakaf ayak ni ninggal. Bawa budak 1 bas, 2 bas, 2 biji. Bawa budak 3 van, bawa van sekolah 3 biji. Cikgu hak mana ada kosong pi semayang. Mai budak-budak alhamdulillah. Tuan-tuan. Jadi kawan ni hak duduk dalam ni bolehkah lagi ni? Ke? Bolehlah sikit lagi nah. Kawan ni hak duduk dalam ni kita lah. Nabi kata ketika mana habis je orang mengosongkan kawasan itu, kamu akan mendengar bunyi derupan tapak kasut yang terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Ni hadis Nabi ni. Nabi kata kamu akan dengar. Dia jadi waktu tu betapa gerunnya kita. Suasana dalam tu masih lagi gelap dan sempit. Itu hari pertama. Suasana ketika tu sebelum malaikat mai, tapi sak je. Kalau orang soleh sak je. Tetapi tetap gelap dan sempit. Bila berjalan last balik ni, tuan-tuan, anak kita sayang tara mana pun, adakah anak tunggu 2 bulan? Isteri sayang macam mana pun, teriak bengkak macam mana pun, adakah hak tunggu 4 hari? 4 hari duk tunggu tak pergi mana? Tak ada, semua balik. Dia quit lagi kata sagi singgah kedai tom yam no. Hak kat corner tu. Puas hati. Hak nu pi tom yam, hak ni sagi nak kena hentam. Allahu akbar. Nabi kata kamu dengar depa berjalan tinggal. Pak bunyi jalan kaki apa tu. Kemudian datanglah 2 orang malaikat. Nama mereka Munkar dan Nakir. Bukan Munkar Nangkir. Munkar Nakir. Tubuh badan mereka gelap. Kedua-dua biji mata mereka kebiruan. Mereka membawa satu penukul besi yang besar. Fayujlisanihi. Mereka berdua akan mendudukkan orang itu. Fatu'adur ruhu ilaih. Ruh akan dikembalikan waktu tu.
Walaupun kita korek kubur, tengok dia duduk dia duduk macam itulah mayat tadi. Di alam sana roh telah dikembalikan, lalu didudukkan dia ni. Didudukkan, hadis sahih, didudukkan. Malaikat buat main duduk. Man rabbuka. Waktu tu yang jawab ialah amalan kita. Mulut kita tahu jawapan tu. Lalu orang yang mati baik ni dia akan jawab Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Mulut dia lancak jawab. Soalan tak banyak tuan, Nabi sebut 4 je. Siapa Tuhan kamu? Allah. Ma dinuka, apa agama kamu? Diniyal Islam, agama aku Islam. Lepas Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa ilaikum, siapa lelaki yang diutuskan oleh Allah dulu ni untuk beri peringatan kepada kamu? Dia jawab Rasulullah. Ma ilmuka, mana kamu tahu dia Rasulullah? Aku membaca Quran, aku beriman dengannya, dan aku mempercayainya. Lalu keluar satu suara daripada langit, fayunadi munadin minas sama, an sadaqa abdi, benar apa yang hamba-Ku sebut. Luaskan kuburnya, masukkan dia ke dalam taman syurga, dan buka satu pintu syurga untuk dia lihat daripada alam kuburnya. Nabi kata waktu tu malaikat pun bawa dia, tetamu Allah, bawa, jom pergi taman syurga. Bawa pergi taman syurga, rupanya alam, secantik-cantik alam. Dia bukan kotak pak sagi tu duduk tunggu lama bila nak kemat. Alam yang luas, roh bertemu dalam syurga di antara satu sama lain, dengan syarat mereka adalah penduduk di taman syurga sahaja, satu sama lain. Malaikat pemain beritahu ni tempat kamu apa semua. Allah Ta'ala buka, bila malaikat diarah oleh Allah untuk buka pintu syurga sampai ke kubur dia, sampai ke rumah dia dalam barzakh ni, Nabi kata lalu bersembur-sembur keluarlah wangi-wangian syurga, dia bau sampai sini. Lalu dia pun sebut, ni hadis ni, dia pun sebut Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, kiamatkanlah dengan segera, kiamatkanlah dengan segera. Pasal apa dia suruh kiamat? Syurga tu baru buka pintu. Lalu dia pun ditinggal di situ. Lalu bertemulah dengan roh-roh yang berada di alam barzakh. Orang sebut ni, orang kampung hang, geng roh lama hak otai-otai ni. Ni orang kampung tu ni. Ni saya sebut hadis benda ni ada dalil. Roh-roh orang kampung kita pakat mai. Loh, hang meninggal muda noh. Meninggal muda apa? Tak pantang, 50 lebih. Apa makan kemarin kena apa kena. Orang masjid alhamdulillah masuk syurga, masuk taman syurga apa semua. Mereka berjumpa dan bertukar-tukar maklumat. Allah sebut dalam Quran, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka saling membawa berita gembira. Anak aku sihat ke? Anak hang bongsu pun menikah dah. Alhamdulillah baru ni. Alhamdulillah. Bini aku, dia pun menikah dah. Contohlah. Subhanallah, kehidupan rupanya di sana, kehidupan. Roh ni berjumpa ni, pakat duk tukar pendapat, tanya hang apa semua ni, hidup di sana. Dan roh orang soleh ni selalunya dia boleh bertemu dengan roh orang hidup dalam mimpi. Ini ada dalil yang cukup banyak. Para sahabat pun banyak mimpi dengan orang mati, dengan orang yang dah meninggal. Saya tak baca lah semua dalil ni, tuan-tuan, saya cerita terus. Iaitu kalau kita mimpi jumpa dengan arwah ayah kita, mak kita, itu adalah pertemuan roh dengan roh. Yang ni ada dalil Quran. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ada dalil Quran yang ni. Allah Ta'ala roh ni punya ajaib, dia boleh pergi berjumpa lepas sama-sama roh. Kalau dia bersembang, itu adalah perbualan yang benar di antara roh tu. Cumanya bila nak berpisah, Allah Ta'ala akan pegang roh hak orang dah meninggal ni, wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan roh orang hidup untuk dia balik masuk dalam badan dia. Boleh berjumpa. Tapi dalam
Dalam mimpi lah, dalam mimpi. Kemudian tu perjalanan, perjalanan roh orang soleh. Cukup kot. Hak orang yang yang mati dalam keadaan tak bagus ni macam tu lah. Malaikat mai, dia pun tengok muka, Nabi kata sudul wujuh, semua muka hitam, kesemua bengis. Bila ambil roh dia, malaikat pun buat keluar masuh. Masuh ni kain daripada neraka, balut dengan busuk yang paling busuk di atas muka bumi Allah. Pi ke langit, sebut nama dia, pintu langit tidak dibuka. La tufattahu lahum abwabus sama. Ayat Quran sebut tidak dibuka pintu langit. Ni cerita pasal barzakh ni, ayat Quran ni. Mereka kata tak boleh masuk. Ruh orang hina, orang jahat, tak taat, mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Penuh penghinaan dia dapat. Malaikat-malaikat bau busuk. Malaikat tanya, roh siapa ni? Malaikat ramai. Maka dijawab oleh malaikat lain, roh fulan bin fulan, dengan nama yang hina. Roh budak jahat, roh orang jahat. Lalu dilempar, bahasa kita dihawin, dilempar roh itu ke bawah. Lempar. Tidak mulia, tuan-tuan, tidak mulia. Allahu Akbar. Bila kita kalih tengok muka malaikat maut dengan muka pasukan malaikat azab hitam kesemuanya, ketahuilah, bermula dari saat itu susahlah hidup kita sampailah habis, sampai masuk neraka. Habis, tak rehat dah. Sebab ada azab kubur yang menunggu kita. Kena lempar, roh dia turun ke bawah, dikembalikan roh dia dalam badan. Malaikat mungkar dan nakir mai, dudukkan dia. Man rabbuka, dengan suara yang keras, bengis, tak ada rahmat. Para malaikat dia tak ada perasaan. Dia nak heret, hancur tubuh badan, dia heret macam tu, dia heret juga. Allah sebut dalam Quran, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ni dia akan buat, jadi apa kat tubuh tu pun dia buat. Terbelah dah kepala ni, malaikat tu duduk heret tu. Malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nabi kata dia akan jawab, ha alif ha. Yang tu tak ada makna dalam bahasa Arab, tapi Nabi sebut. Kan bila orang tanya macam tu, dia tak boleh jawab. Dia kata la adri, dia kata aku tak tahu. Lalu dibenamkan dengan penukul besi yang ada di tangan malaikat tadi. Bam, benam, kecai. Lepas tu jadi orang balik, sakit lah. Man rabbuka, dia buat itu, tak tahu. Sambil nganga-nganga, sambil buat, sambil geleng kepala, tak tahu. Malaikat hempuk lagi, pecah. Siapa Nabi kamu? Tak tahu. Siapa? Semua tak tahu. Habis kena pukul tang tu, tak boleh jawab soalan. Berapa lama malaikat ada khilaf, para ulama ada khilaf, ada kata sehari, 3 hari dan sebagainya. Habislah soalan, sesi soal jawab habis. Lalu dibawa, disiksa. Antara bentuk penyiksaan yang Nabi pernah melihat dengan matanya sendiri, Nabi kata, aku tengok alam barzakh, ada satu rumah besar, rumah yang sangat besar. Atas ada satu lubang untuk asap keluar. Aku melihat di dalamnya api sedang menyala-nyala. Ketika mana api itu menyala dengan banyak, aku melihat manusia lelaki dan perempuan yang telanjang, melambung-lambung disebabkan api yang menyala tu. Melambung. Bila api naik, melambung, orang duduk dalam tu, semua telanjang. Nabi tanya, siapakah mereka wahai para malaikat? Malaikat jawab, itulah siksaan barzakh kepada umatmu yang berzina dan tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT. Bakar sampai bila? Sampai sangkakala yang kedua. Duk bakar kan. Wal'iyadzubillah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menyelamatkan kita daripada azab kubur. Nabi ajak benda tu. Tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Ada satu doa jarang orang kita buat sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungkanlah diri aku daripada fitnah kematian dan kehidupan.
kehidupan dan kematian. Nombor 4 Nabi berdoa, wa min fitnatil masihid dajjal. 4 doa ni. Tak apa hak Arab, sebut hak Melayu lah hati. Lepas fil alamin innaka hamidum majid. Nah, lepas tu baru bagi salam. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat yang tiba daripada apa yang saya sampaikan insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.